Anda takkan percaya. Di tengah-tengah ketenangan kampung Merbau, dengan bumbung-bumbung rumah yang berlumut dan kanak-kanak berlari riang di halaman kampung, wujud satu keretakan mengerikan yang bermula dari sebuah meja makan keluarga. Suatu petang, jiran tetangga masih mendengar gelak tawa riang keluarga Azman dari halaman rumah mereka. Hanya beberapa hari kemudian, seluruh keluarga seramai 5 orang itu hilang, meninggalkan hidangan makanan yang sudah berkulat, pintu yang terkunci rapat dari dalam, dan sebahagian pagar yang telah dipotong, dengan jejak kaki aneh menuju terus ke tebing sungai. Sejak saat itu, rasa takut mula merebak seperti tumpahan minyak ke seluruh kampung. Orang ramai mula berbisik tentang Pak Cik Kasim, seorang duda tua yang pelik dan hidup menyendiri di kawasan paya di tepi sungai. Semua orang yakin dialah syaitan itu, tetapi kebenarannya mungkin lebih menakutkan. Dalam penceritaan hari ini, saya akan membawa Anda mengikuti jejak polis kampung, mendengar sendiri keterangan yang bercanggah, dan menyaksikan satu pendedahan yang tidak siapa sangka. Ini bukan sekadar cerita tentang satu kes jenayah. Ini adalah tentang bagaimana sebuah kampung yang aman berubah menjadi mimpi ngeri. Jadi pegang kerusi Anda kuat-kuat. Karena sebentar lagi, saya akan ceritakan kepada Anda seluruh jenayah yang terkubur di bawah lumpur sejuk dan kawanan buaya yang belum sempat kekenyangan. Tiada siapa di kampung Merbau yang menyangka selepas kehilangan seluruh keluarga Azman akan ada lagi nama-nama yang tiba-tiba lenyap tanpa jejak. Anehnya, tiada siapa yang benar-benar mencari mereka serta-merta. Pak Cik Halim adalah yang pertama, seorang lelaki tua kaki botol yang merayau-rayau di seluruh kampung meminta minuman untuk menghilangkan kesunyiannya. Orang ramai sudah biasa melihatnya duduk tersandar di bawah pokok ara di hujung kampung, meracau tentang rakan-rakan seperjuangannya. Kemudian pada suatu petang, gelas araknya yang separuh diminum dan botol-botol kosong bergelimpangan di tepi rumput. Pak Cik Halim hilang seperti wap arak. Tiada siapa yang melihatnya pergi, hanya ada jejak kaki berlumpur bercampur dengan kesan tayar motosikal lama yang menuju ke pinggir kebun. Beberapa hari kemudian, giliran Adli, seorang buruh binaan bujang yang sepanjang tahun bekerja memecah batu dan mengangkut pasir untuk mencari rezeki, tiada siapa yang begitu mengambil peduli tentangnya, kecuali beberapa rakan minumnya. Pada malam sebelum kehilangannya, Adli menerima satu panggilan aneh. Lelaki di hujung talian dengan logat selatan yang lembut memujuk, "Ada kerja baik punya, hantar beberapa trip barang boleh dapat ribu-ribu." Keesokan paginya, kunci mangga pintu biliknya diumpil, dompetnya masih ada, telepon bimbitnya hilang, dan Adli juga turut hilang. Tiada siapa tahu kemana dia pergi. Hanya tinggal kabar angin yang mengatakan dia mungkin mengikut seseorang untuk berniaga. Setelah bertahun-tahun hidup susah, tentulah dia mau mengubah nasib. Perkara yang aneh ialah, tiada siapa yang benar-benar percaya ini adalah kes kehilangan sehinggalah polis mula menyiasat. Apabila kedua-dua individu ini diletakkan bersebelahan, seluruh penduduk kampung Merbau mula berasa seram sejuk. Mereka yang hilang semuanya orang yang pendiam. Tiada saudara mara yang akan menangis dan mencari mereka. Dan nampaknya ada seseorang yang tahu benar tentang hal itu. Orang ramai mula ketakutan. Seluruh kampung mula mengunci pintu pagar sebelum tidur. Kaum lelaki yang keluar minum malam juga berwaspada melihat bayang-bayang orang yang tidak dikenali. Dari satu kisah kehilangan keluarga Azman, kini ia menjadi satu rantaian seolah-olah ada seseorang yang sedang mengumpul nasib-nasib malang ini, menolak mereka ke tebing sungai dan membiarkan jeritan meminta tolong mereka lenyap di telan malam. Jika bukan kerana jejak-jejak kecil itu, botol arak,
kesan kaki berlumpur, kunci mangga yang diumpil dan panggilan telefon berlogat selatan, orang-orang seperti Pak Ki Halim dan Adli pasti sudah benar-benar dilupakan. Tetapi merekalah, bayang-bayang yang dilupakan itu, yang telah meninggalkan petunjuk paling penting. Kejahatan tidak memilih kaya atau miskin. Ia memilih mereka yang lemah dan masyarakat yang sudah terlalu biasa memalingkan muka. Di Kampung Merbau, orang paling takutkan Tanah Paya, dan yang kedua, mereka takutkan Pak Cik Kasim yang pelik. Pak Cik Kasim seorang duda. Anak-anaknya telah merantau untuk bekerja, meninggalkannya sendirian di sebuah pondok usang yang terletak rapat di tebing sungai. Jalan masuknya dipenuhi semak samun, serpihan bata, dan besi buruk yang bertimbun seperti tanah perkuburan besi. Sehari-harian dia pendiam dan tidak banyak bercakap. Sesiapa yang terserempak dengannya hanya akan mendengar dia menggumam beberapa perkataan. Selepas kehilangan keluarga Azman dan kemudiannya Pak Cik Halim dan Adli, bisikan-bisikan di kampung semuanya tertumpu kepada Pak Cik Kasim. Mereka mula mengaitkan cerita. Pada malam keluarga Azman hilang, seorang jiran berkata, dia nampak Pak Cik Kasim memikul cangkul berhampiran pagar rumah itu. Seorang penjual tiket loteri pula bercerita, pada hari itu dia terdengar Pak Cik Kasim memaki hamun tentang pertikaian Tanah Paya. Dan lelaki ini pernah mengugut akan mengajar sesiapa sahaja yang menyentuh tanah payanya. Polis kampung tiada pilihan lain selain mengetuk pintu pondok Pak Cik Kasim pada tengah malam. Pondok itu berbau hapak dan kotor seperti sarang tikus. Parang dan pisau bersepah, beberapa ekor ayam tempang berlari terkedek-kedek. Pak Cik Kasim pula dalam keadaan separah sedar. Apabila ditanya, dia mengecilkan mata, meludah ke lantai, dan berkata dengan suara garau, "Aku nak jaga diri sendiri pun tak mampu, nak bunuh siapa, hilang ke apa ke, lantaklah mereka." Semakin ditanya, semakin banyak percanggahan dalam keterangannya. Sekejap dia kata malam itu dia tidur di pondok. Sekejap lagi dia kata dia pergi ke sawah memasang jerat tikus. Lebih-lebih lagi, polis menemui sebutir butang baju kanak-kanak yang berlumpur di dalam semak berhampiran pondoknya, jenis butang yang sama seperti pada baju seragam anak kecil Azman. Bukan itu sahaja, pagar di belakang rumah Azman memang dipotong sebahagian kecil. Jejak kaki berlumpur menuju terus ke tebing sungai dan kemudian melencong betul-betul ke arah lorong menuju ke pondok Pak Cik Kasim. Menggabungkan semua ini, penduduk Kampung Merbau berbisik. Pak Cik Kasim yang pelik itu membunuh orang untuk membalas dendam kerana tanah dan menanam mayat di Tanah Paya. Tetapi hidup ini penuh dengan kejutan yang sukar dipercayai. Laporan forensik kemudiannya mengesahkan bahawa jejak kaki berlumpur itu tidak sepadan dengan tapak kaki Pak Cik Kasim yang cacat. Seorang pegawai penyiasat menceritakan, ketika mereka berhadapan dengan Pak Cik Kasim pada waktu itu, mereka nampak dengan jelas di matanya hanya ada kelesuan dan kebosanan seorang lelaki tua yang kesepian dan kasar. Tetapi tidak mungkin cukup licik untuk merancang sebuah drama pembunuhan dan penyembunyian mayat yang begitu teliti. Akhirnya, apabila polis terpaksa melepaskannya, seluruh kampung berasa seram sejuk. Jika bukan Pak Cik Kasim, siapa sebenarnya syaitan itu? Mesin pam keadilan baru sahaja kehabisan nafas. Pintu neraka masih terbuka luas. Dan di suatu tempat di dasar sungai, masih ada bayang-bayang yang setiap malam melambai memanggil, "Lihatlah kami, jangan lupakan kami." Selepas Pak Cik Kasim dibuktikan tidak bersalah, segalanya menemui jalan buntu. Pada saat itulah, satu khabar angin mula tersebar dari mulut ke mulut di seluruh kampung. Pernah nampak lori sejuk beku berhenti di pinggir kebun tak?
Kedengaran samar-samar, tetapi apabila polis menyemaknya semula, mereka terkejut. Beberapa malam sebelumnya, beberapa orang penjerat tikus menceritakan mereka pernah ternampak sebuah lori sejuk beku yang usang. Nomor platnya aneh, dan ia sering berlegar-legar di kawasan pinggir hutan getah dan ladang tebu. Lori itu berhenti dan mematikan lampu. Ada orang yang dilihat mengusung guni keluar masuk, tetapi tiada siapa tahu apa isinya. Seorang penunggang taksi motosikal yang bekerja malam bersumpah dia pernah melihat wajah pemandunya, seorang lelaki berkulit gelap dengan logat selatan bercampur logat asing. Dia ingat kerana lelaki itu pernah bertanya arah ke jambatan besi yang menghubungkan terus ke jalan raya utama. Dia juga menambah, mereka sentiasa memandu laju, bahagian belakang lori sentiasa tertutup rapat, hawa sejuk keluar seperti lori membawa ikan, tetapi bunyi kelentang-kelentung dari dalam tidak seperti bunyi ikan. Maka, dari satu kehilangan keluarga, kemudian Pak Cik Halim dan Adli, semua kepingan teka-teki mula berputar di sekitar satu hipotesis. Lori sejuk beku ini tidak membawa ikan, tetapi membawa orang hidup. Penduduk kampung berbisik tentang penjualan organ, malah beberapa peniaga wanita di pasar Kampung Merbau turut menyebarkan cerita. Mereka tidak perlu membunuh di sini. Mereka kumpulkan orang-orang yang sebatang kara, masukkan ke dalam lori dan bawa jauh. Daging manusia lebih mudah dijual daripada daging babi, tahu tak? Kabar angin itu kedengaran tidak masuk akal, tetapi jika diletakkan dalam konteks masa ini, ia menjadi logik yang menakutkan. Karena Pak Cik Halim dan Adli adalah orang-orang yang jika hilang, tiada siapa yang akan beria-ia melaporkan kepada polisi. Satu panggilan telepon, satu janji, kerja muda gaji lumayan, kemudian senyap selamanya. Polisi terpaksa meluaskan siasatan. Mereka memeriksa semua jalan tanah yang menuju ke jalan raya utama, membuat sekatan jalan pada waktu malam untuk mengesan lori aneh itu. Tetapi kumpulan itu licik, mereka muncul dan hilang begitu sahaja, tidak meninggalkan sebarang nomor plat yang jelas, hanya tinggal satu petunjuk yang tipis. Jamaluddin, pemilik ladang buaya di tepi sungai, sering mengadu pada waktu malam. Saya pun nampak lori itu beberapa kali dekat kawasan Paya, tapi siapa berani dekat? Jamaluddin pada masa itu kelihatan seperti seorang yang baik, saksi yang tidak sengaja, tetapi beberapa anggota polis muda menceritakan cara dia bercakap sangat licin, wajahnya nampak naif, tiada siapa yang perasan, seolah-olah dia suka orang lain percaya yang dia tidak berbahaya. Di Kampung Merbau, kesejukan bukan hanya di dalam lori itu, tetapi juga merayap di tengkuk mereka yang belum tahu siapa lagi yang akan hilang selepas ini. Di tengah-tengah pelbagai kabar angin, hanya satu perkara yang pasti, dalang di sebaliknya tahu cara memilih mangsa. Dan dia masih berada di suatu tempat, duduk diam menanti peluang. Awas, malam ini mungkin giliran Anda. Ketika penduduk Kampung Merbau masih separuh percaya tentang lori sejuk beku itu, satu berita mengejut telah mengubah haluan keseluruhan siasatan, dan kali ini petunjuknya bukan di jalan raya utama atau di pinggir kebun, tetapi di dalam perut sekumpulan buaya. Semuanya bermula dari sebuah kedai kecil yang menjual daging buaya di tepi jalan utama. Pemilik kedai itu mengumpul beberapa ekor buaya kurus dari sebuah ladang persendirian untuk dijual dagingnya pada akhir tahun. Tukang sembelih itu sudah biasa dengan kerjanya, tetapi apabila dia membelah perut buaya ketiga, pisaunya terlanggar sesuatu yang keras berbunyi ketak. Tukang itu menyangka ia tulang besar, tetapi apabila dia mengeluarkannya, semua orang pucat lesi. Ia adalah tulang tangan manusia, masih ada sisa-sisa urat yang liat, berbau hanyir pekat.
Apabila maklumat ini sampai ke Balai Polis Daerah, ketua pasukan penyiasat berpangkat kolonel itu terpaksa duduk dan menghela nafas panjang. Kerana walau berapa banyak pun siasatan mengenai lori sejuk beku atau penjualan organ mungkin benar, penemuan ini memberitahunya satu perkara secara terang-terangan. Orang yang hilang tidak pernah meninggalkan tempat ini. Mereka telah ditelan hidup-hidup di tanah ini juga. Seluruh pasukan forensik berjaga di kedai itu pada malam tersebut dengan sarung tangan, lampu suluh, dan baldi berisi ais untuk menyimpan sampel tulang. Tiada siapa yang dapat percaya perkara yang seolah-olah hanya ada dalam cerita seram ini boleh berlaku di Kampung Merbau, sebuah kawasan desa yang hanya terkenal dengan kebun getah dan ladang tebu. Dari serpihan tulang ini, siasatan mula menyemak semula setiap rantaian. Dari mana datangnya buaya itu? Siapa yang menternaknya? Siapa yang menjualnya? Menjejaki petunjuk membawa mereka kembali kepada satu nama yang telah dilupakan. Jamaluddin, pemilik ladang buaya yang usang di tepi sungai. Lelaki yang pernah mengadu miskin tetapi buayanya sentiasa gemuk, setiap pemborong yang datang memuji dagingnya yang sedap. Dalam laporan, pegawai penyiasat menceritakan dia terpaksa berdiri terdiam lama di hadapan kolam simen penuh buaya milik Jamaluddin. Bau hanyir yang naik dari permukaan air berlumpur hitam, haiwan-haiwan itu membuka mulut dengan malas, mata kuning mereka memantulkan cahaya lampu suluh. Dia faham serta-merta, jika seseorang mahu melupuskan jejak manusia, tiada mesin pengisar yang lebih efisien daripada haiwan pemangsa ini. Sekali masuk ke dalam perut buaya, serpihan tulang pun sukar dicari, darah akan larut, tiada siapa yang akan dapat mengesannya. Tetapi, walaupun begitu mengerikan, serpihan tulang yang secara tidak sengaja tersangkut di dalam perut seekor buaya adalah jeritan terakhir mangsa-mangsa yang malang. Mereka telah dicabik-cabik dalam kegelapan, bercampur dengan bunyi kibasan ekor dan bau lumpur hanyir. Namun, jenayah ini hampir saja terlepas begitu saja, seperti hujan pertama musim tengkujuh. Polis mula menjejaki rantaian bekalan, siapa yang membeli, siapa yang menjual, siapa yang mengangkut. Peniaga-peniaga diheret untuk disoal siasat. Mulut mereka berdalih, kami cuma angkut buaya, bukan bunuh orang. Tetapi setiap jawapan mereka bergetar apabila ditanya, awak tahu tak apa isi perut buaya itu? Petunjuk meletup apabila peniaga terakhir mendedahkan satu ayat yang membuatkan ketua penyiasat itu tidak dapat tidur sepanjang malam. Kami ambil buaya dari ladang si Jamaluddin, ladang yang dekat tepi sungai di Kampung Merbau tu. Dan kemudian peta siasatan menjadi jelas. Anak-anak panah dari kedai makan, restoran, rumah sembelih, pemborong, semuanya menuju ke satu tempat yang sama. Bukan lagi lori sejuk beku yang tidak kelihatan, tetapi ladang buaya milik Jamaluddin itulah rumah sembelih sebenar yang berlumuran darah, tempat di mana kelaparan haiwan reptilia itu dipelihara dengan nasib-nasib manusia miskin. Seluruh pasukan penyiasat berdiri di hadapan kolam buaya, mendengar bunyi kibasan ekor yang menghentam dinding simen, dan bulu roma mereka meremang. Kerana mereka faham, serpihan tulang itu hanyalah sisa, berapa ramai lagi mangsa yang telah lenyap di dalam perut haiwan pemangsa ini, tiada siapa yang tahu. Ketika khabar angin tentang lori sejuk beku belum reda, sebuah pusat pengumpulan kulit buaya kecil di pinggir Kampung Merbau secara tidak sengaja telah mencetuskan satu lagi mimpi ngeri. Kali ini bukan lagi khabar angin, tetapi bukti yang mengerikan. Cerita bermula dari seorang tukang sembelih upahan. Dia sering dipanggil untuk menyembelih buaya untuk ladang-ladang di sekitar kawasan itu.
Pekerjaan yang tidak ramai berani lakukan, kerana haiwan ini bukan sahaja ganas, tetapi juga kotor dan busuk. Pada hari itu, dia dipanggil oleh pemilik ladang untuk menyembelih sekumpulan buaya yang akan dijual kepada pemborong dari bandar. Segalanya berjalan seperti biasa, sehinggalah dia menusuk pisaunya dalam-dalam ke perut seekor buaya seberat lebih 100 kilogram. Mata pisaunya tersangkut pada sesuatu yang keras dan aneh. Sebagai seorang yang berpengalaman menyembelih buaya, dia tahu buaya menelan batu untuk membantu penghadaman. Tetapi ketulan ini bukan batu. Apabila dia mengeluarkannya, dia tergamam. Ia adalah serpihan tulang tangan manusia, masih melekat beberapa urat merah gelap yang tidak mungkin tersilap dengan tulang haiwan. Ketakutan, dia membuang pisau dan melarikan diri, tetapi habar angin tidak dapat dihalang. Hanya semalaman selepas itu, polis, perhilitan, dan pasukan forensik telah berada di situ, menyelongkar kawasan ladang tersebut. Pegawai penyiasat menceritakan suasana ketika itu pekat dengan bau lumpur hanyir, air kolam likat, dan busuk. Beberapa ekor buaya yang tinggal hanya terbaring diam. Mata kuning mereka yang kuyu memandang cahaya lampu suluh yang melintas. Kami faham serta-merta, haiwan-haiwan ini bukan sahaja makan sisa ikan dan itik, tetapi juga dibesarkan dengan daging manusia. Petunjuk dari serpihan tulang itu mengubah keseluruhan haluan siasatan. Lori sejuk beku itu mungkin wujud, tetapi bukan untuk membawa organ keluar. Dalang di sebaliknya telah menyelesaikan segalanya di situ juga, mengubah mayat manusia menjadi santapan untuk kawanan buaya di bawah lapisan lumpur hitam. Mereka menyimak buku jualan buaya. Semua kumpulan buaya itu datang dari satu tempat yang sama, ladang milik Jamaluddin. Lelaki yang sepanjang tahun berpakaian selekeh, mulutnya mengadu menternak buaya susah dan sentiasa rugi, tetapi kawanan buayanya gemuk luar biasa. Para pemborong berbisik sesama sendiri. Jamaluddin menjual buaya dengan harga murah, kulitnya tebal, kurang penyakit, dan dagingnya pejal. Tetapi tiada siapa yang menyangka kepejalan itu datangnya dari nasib-nasib orang yang hilang, bayang-bayang yang tiada siapa cari. Di bilik operasi pada malam itu, ketua penyiasat menuding jarinya ke peta kampung Merbau, melihat anak-anak panah merah yang ditarik dari serpihan tulang, ladang sembelihan, buku jualan, semuanya tertumpu pada satu tempat. Kolam buaya milik Jamaluddin, sarang yang menelan manusia sebenar, terletak betul-betul di tebing sungai ini. Serpihan tulang itu, ia telah bersuara bagi pihak mereka yang tidak sempat meninggalkan gambar kenangan. Kami belum hancur sepenuhnya, kami masih di sini. Pergilah gali semuanya. Di kampung Merbau, Jamaluddin pernah dipanggil dengan pelbagai nama. Jamaluddin ladang buaya, Jamaluddin si miskin, Jamaluddin yang nampak baik. Dia memelihara kawanan buaya di tepi sungai. Kolamnya sentiasa dipenuhi haiwan sepanjang beberapa meter, mendengus seperti raksasa yang sedang tidur. Sesiapa yang bertanya, Jamaluddin hanya tersenyum tawar dengan logat asing bercampur sedikit logat tempatan. Pelihara untuk cari makan saja, bukan nak makan orang pun, apa nak takut? Sehari-harian dia memikul guni dedak, bekerja di pasar, atau tidak berbaju mengutip keladi bunting untuk kolamnya. Kadang-kadang dia memberi jiran tetangga beberapa kilogram daging buaya dan arak sebagai tanda persahabatan. Apabila polis bertanya tentang lori sejuk beku yang misteri, Jamaluddin dengan licik berkata, "Saya pun nampak, lori itu lalu tepi sungai tengah malam. Saya takut sampai tak berani keluar tengok." Wajah jujur itu pernah mengaburi mata bukan sahaja penduduk kampung, tetapi juga pegawai penyiasat. Tetapi apabila serpihan tulang manusia ditarik keluar dari perut buaya, topeng ketenangan itu mula retak.
Siasatan mendapati, Jamaluddin pernah membeli anak-anak buaya dengan harga murah dari beberapa pusat pembiakan yang hampir muflis. Setiap kumpulannya hampir mati kelaparan. Namun, hanya selepas beberapa bulan, buaya-buaya itu membesar dengan cepat, seolah-olah diberi makan sesuatu yang sangat istimewa. Jiran-jiran perasan, setiap malam ada bunyi motorsikal aneh di jalan tanah menuju ke kolamnya. Bunyi pertengkaran, makian, kemudian senyap. Selepas itu, kawanan buaya akan menyelam dan timbul, permukaan air kotor itu mengeluarkan bau hanyir yang sukar digambarkan. Sepasang suami istri pemungut barang lusuh turut memberi keterangan. Mereka pernah secara senyap-senyap menjual besi buruk kepada Jamaluddin pada tengah malam. Dan secara tidak sengaja, ternampak sebuah guni yang basah lencun dengan darah diletakkan di sebelah kandang buaya. Pada masa itu, mereka pikir dia menyembelih babi curi. Tiada siapa yang berani menyebarkan cerita. Pada malam serbuan, Jamaluddin masih duduk di beranda. Cahaya lampu kuning yang malap menyinari wajahnya yang tersenyum sinis. "Encik-encik, buat apa ramai-ramai ini? Ladang saya tak ada apa-apa pun." Tetapi di matanya, cahaya lampu suluh yang menyuluh ke dalam kolam gelap itu seolah-olah mengoyak setiap lapisan topengnya. Jamaluddin perlahan-lahan berdiri, matanya tidak berkelip apabila mendengar bunyi enjin pam dihidupkan, bersedia untuk mengeringkan kolam. Seorang pegawai penyiasat menceritakan, dalam sekelip mata, mereka melihat wajah Jamaluddin bukan lagi wajah orang susah, tetapi pandangan dingin seperti keluli. Pandangan seseorang yang tahu semua rahasianya akan terbongkar. "Buaya-buaya tu dah lapar. Agaknya kamu semua pun ingin tahu apa yang mereka makan, kan?" Dia melontarkan satu ayat, suaranya perlahan seperti angin, tetapi membuatkan semua yang hadir meremang. Pada malam-malam mengepam air dan mengorek lumpur, serpihan tulang bercampur urat dan daging mula timbul. Cincin perak milik Adli, butang baju kanak-kanak, dan rantai leher Pak Cik Halim, semuanya berada di dasar kolam seperti sebuah kubur tanpa nama. Polis menyemak log panggilan telefonnya, menemui panggilan-panggilan tengah malam, janji temu untuk menghantar umpan segar. Jamaluddin tidak pernah meninggalkan kampung Merbau. Dia tidak perlukan lori sejuk beku untuk membawa mangsanya kemana-mana. Segalanya dicincang di tebing sungai itu, dilempar terus kepada buaya-buaya yang kelaparan. Jamaluddin bukan sahaja membunuh untuk melupuskan bukti. Dia memilih mereka yang tiada siapa cari, menjadikan kejahatan sebagai alat untuk membesarkan buayanya, kemudian menjualnya di pasar seperti menjual sekeping daging babi yang bersih. Jenayahnya begitu licik, sehingga kan jika bukan kerana serpihan tulang yang tersangkut itu, mungkin ladang buaya itu akan terus beroperasi secara senyap sebagai mesin pengisar mayat manusia di tengah-tengah sawah padi kampung Merbau. Dan sehingga saat waran tangkap dibacakan, Jamaluddin masih tersenyum. Giginya yang kuning kelihatan di sebalik janggutnya yang tidak terurus. "Aku tak bunuh sesiapa, mereka sendiri yang masuk ke dalam kolam aku." Kemudian dia menunjuk ke arah lumpur hitam pekat, di mana kawanan buaya masih membuka mulut memandang ke atas seolah-olah menantikan hidangan baru. Malam itu di kampung Merbau, apabila ladang buaya Jamaluddin dikepung, penduduk kampung di tebing sungai masih tidak percaya kolam lumpur yang biasa mereka lihat itu menyembunyikan sesuatu yang begitu dahsyat. Mereka berkumpul menyuluh lampu, melihat pam air berderu seperti binatang buas yang sedang mengorek masa lalu. Bunyi air menderu, membawa lumpur keruh mengalir ke sawah padi. Ketua penyiasat itu berdiri terdiam di tepi kolam. Dia pernah menyaksikan banyak tempat kejadian yang berdarah.
Tetapi ini kali pertama sekumpulan buaya menjadi bahan bukti hidup. Sekawanan mesin pengisar mayat yang terbaring lesu di dalam lumpur. Semakin banyak air dipam keluar, semakin jelas kelihatan lapisan lumpur hitam pekat. Gawanan buaya itu panik, mengibas-ngibas ekor dan mendengus. Mata kuning mereka yang kuyu memandang ke arah orang ramai. Setiap kali cangkul mengorek lumpur ke tebing, setiap kali bisikan pegawai penyiasat kedengaran, suasana menjadi semakin pekat dengan bau hanyir yang sukar digambarkan. Seorang anggota forensik muda, tangannya sedikit bergetar apabila menyentuh sesuatu yang keras di bawah lapisan lumpur bercampur serpihan tulang. Dia terdiam, seketul tengkorak manusia dengan sisa rambut yang masih melekat pada lumpur. Kemudian yang kedua, yang ketiga, setiap satu menjadi bukti yang tidak dapat disangka lagi bahwa di dasar kolam ini bukan hanya ada seorang mangsa. Cincin perak milik Adli ditemui di dalam lumpur dengan kesan calar aneh pada tulang tangan yang baru diperiksa, menunjukkan kesan potongan yang kemas, seolah-olah dipotong sebelum dilemparkan untuk dicabik oleh buaya. Kawanan buaya itu menggelepar lebih kuat apabila air surut, mendedahkan bau lumpur yang semakin pekat. Di bawah cahaya lampu suluh, serpihan tulang kaki, rantai perak, butang baju kanak-kanak satu persatu diangkat keluar. Bahan-bahan bukti itu seolah-olah suara orang mati yang telah lama membisu, kini akhirnya dapat dilihat. Bagi Jamaluddin pula, dia masih berdiri di beranda ladang, diam memperhatikan proses pengeringan kolam. Tangannya di dalam poket seluar, mulutnya tersenyum sinis, separuh menghina, separuh merasa menang. Apabila seorang pegawai penyiasat mendekatinya, Jamaluddin hanya berkata dengan suara kering, "Encik-encik nak cari apa, carilah. Awas, buaya-buaya tu lapar, nanti gigit tangan encik pula." Ayat itu membuatkan orang meremang kerana ia bukan sekadar ugutan, tetapi pengakuan yang songsang. Jamaluddin menganggap buaya-buaya itu sebagai rakan subahatnya. Setiap kali dia melemparkan umpan segar ke dalam kolam, dia merasakan dirinya berkuasa, menentukan siapa yang hidup dan siapa yang menjadi makanan. Malam itu, bunyi pam, bunyi lumpur dikorek, dan bunyi buaya menggelepar kedengaran seperti gema dari sebuah kubur tanpa dasar. Seluruh penduduk kampung berkumpul di kedua-dua belah tebing sungai. Tiada siapa yang berani bersuara kuat. Ada seorang wanita tua teresak-esak. Mungkin anak aku pun ada di bawah sana. Seorang pegawai penyiasat ketika menutup buku catatannya telah menulis beberapa perkataan. Tiada siapa lagi di dasar kolam ini yang boleh bersuara, tetapi setiap serpihan tulang yang dijumpai adalah dakwaan yang lebih kuat daripada sebarang pengakuan. Apabila malam berlalu, permukaan kolam itu kelihatan seperti luka parah di tanah kampung Merbau. Buaya-buaya itu dihalau naik ke atas lori. Ladang usang itu ditutup, dan Jamaluddin digari dan dibawa pergi. Matanya masih melirik ke arah kolam yang kering itu. Bibirnya bergetar seolah-olah antara senyum dan tangis. Buaya-buaya itu pun akan mati, tapi kat luar sana masih ramai lagi orang tak berguna. Jamaluddin digari dan dibawa ke ibu pejabat polis daerah pada awal pagi, selepas malam mengeringkan kolam buaya. Bilik soal siasat ketika itu kecil. Cahaya lampu kuning memantul ke dinding, sama seperti dinding kandang buaya. Di luar, bau lumpur hanyir, seolah-olah masih melekat pada pakaian pegawai-pegawai penyiasat. Jamaluddin duduk di situ, bersandar di kerusi, wajahnya pucat, tangannya masih kotor dengan lumpur kering. Dia diam, sesekali menjilat bibir, melirik ke arah file case yang penuh dengan gambar tengkorak dan serpihan tulang.
Pegawai penyiasat senior yang duduk di hadapannya berkata dengan suara tegas, "Kenapa buaya? Kau fikir kau pandai sangat ke?" Jamaluddin tersenyum sinis, meludah kehak ke lantai. "Pandai? Kamu semua fikir siapa yang mampu pelihara sekumpulan mesin pengisar tulang tanpa tinggalkan jejak? Aku boleh, sebab aku tahu siapa yang patut lenyap." Soalan-soalan bertubi-tubi dilemparkan ke arah Jamaluddin. "Kenapa pilih Pak Cik Halim? Kenapa Adli? Apa dendam kau dengan keluarga Asman?" Tetapi dia tidak pernah menyebut perkataan dendam. Dia hanya memandang tepat ke arah mentol lampu. Suaranya melayang seolah-olah sedang bercerita tentang makanan untuk buaya. Mereka miskin, kotor, mabuk, tak berguna. Hidup pun menyusahkan orang. Aku tolong bagi buaya-buaya itu makan, dan mereka tak perlu lagi hidup merempat. Pegawai penyiasat muda yang mencatat keterangan itu, tangannya bergetar mendengar setiap perkataan yang keluar dari mulut Jamaluddin, kerana dalam suara seraknya itu tiada sedikit pun rasa kesal. Bagi Jamaluddin, mangsa-mangsanya bukan manusia, mereka hanyalah bahan mentah. Dia tidak membunuh untuk merompak, tidak membunuh untuk membalas dendam. Dia membunuh untuk membuktikan dia dapat mengawal kematian, satu kuasa mutlak yang tidak pernah dimiliki oleh seorang yang hidup terhina sepanjang zaman kanak-kanaknya. File case-nya dibuka. Jamaluddin pernah menjadi seorang kanak-kanak yang dibuang di tepi sungai. Tiada bapa, tiada ibu, dibesarkan dengan mengutip barang lusuh dan sisa ikan di pasar kampung Merbau. Dia dipandang hina oleh masyarakat, sehinggakan dia sendiri membenci segala yang lemah dan kotor di sekelilingnya. Semakin dia tertekan, semakin Jamaluddin mahu menjadi Tuhan kepada kawanan buayanya, membesarkan mereka dengan nasib-nasib yang sama seperti yang pernah ditakutinya. Seorang pegawai penyiasat tua berbisik, "Aku dah jumpa ramai pembunuh kerana hutang, kerana dendam, tapi jenis yang membunuh untuk jadi Tuhan, ini kali pertama aku jumpa." Sepanjang beberapa malam di soal siasat, Jamaluddin tidak pernah menundukkan kepala. Dia dengan tenang menceritakan secara terperinci bagaimana dia memujuk mangsanya, segelas arak di bawah pokok ara, panggilan telepon menawarkan kerja mudah, gaji lumayan, guni berat yang diseret ke tepi kolam. Dia menceritakannya dengan lancar seolah-olah sedang membaca buku rekod ternakan, manakala mangsanya telah bertukar menjadi makanan berkhasiat agar kawanan buayanya tidak lari. Apabila polis bertanya adakah dia pernah bermimpi tentang orang-orang yang telah mati, Jamaluddin mengecilkan mata, menggelengkan kepala dan tersenyum sinis. "Buaya-buaya tu mungkin bermimpi, tapi aku tidak." Keterangan-keterangan kering itu menutup file case, tetapi membuka satu jurang yang lebih dalam. Kejahatan kadang-kadang tidak datang dari kemiskinan atau dendam, tetapi dari kebencian terhadap spesiesnya sendiri. Pada malam terakhir sebelum meninggalkan bilik soal siasat, Jamaluddin meninggalkan satu ayat yang akan sentiasa diingati oleh pegawai-pegawai penyiasat. "Tangkap aku senang, tapi kat luar sana penuh dengan orang yang sanggup merangkak masuk ke mulut buaya." Encik-encik, berani ke nak timbus semua kolam dalam kepala mereka? Apabila kolam buaya itu akhirnya kering kontang, serpihan-serpihan tulang manusia diletakkan dengan kemas di atas meja pemeriksaan, hukuman untuk Jamaluddin hanyalah soal masa. Pada hari perbicaraan bergerak diadakan di tengah-tengah halaman Balai Raya Kampung Merbau, sejak awal pagi, penduduk kampung telah berkumpul sesak. Mereka berdiri berhimpit-himpit, ada yang mendukung anak kecil, ada yang membawa gambar mangsa, wajah-wajah mereka bengkak kerana tidak tidur berhari-hari.
Apabila Jamaluddin dibawa keluar, tangannya digari, matanya masih keruh, seolah-olah melihat kawanan buaya halimunan berenang-renang di dalam kepalanya. Beberapa orang wanita yang kehilangan suami dan anak menuding jari terus ke mukanya dan menjerit. "Bagi balik orang aku, bagi balik tulang daging aku." Ibu tua Azman rebah di barisan hadapan. Istri Adli kurus kering seperti bayang-bayang, memeluk erat cincin perak berkarat yang telah dikeluarkan oleh pihak forensik dari perut seekor buaya. Hanya anak lelaki Pakcik Kasim, orang yang hampir dituduh secara salah, berdiri diam, matanya merah padam, memandang Jamaluddin dengan penuh kebencian, kerana jenayah lelaki itu hampir meragut maruah dan nyawa bapaknya. Hakim membacakan semula pertuduhan. Setiap kes kehilangan, setiap serpihan tulang yang diangkat dari lumpur, setiap ayat yang dibacakan, orang ramai seolah-olah menahan air mata. Apabila ditanya kata-kata terakhir, Jamaluddin hanya tersenyum sinis, suaranya perlahan seperti hujan renyai. "Saya cuma bagi buaya makan, mereka memang patut mati." Tanpa sekelumit penyesalan, hukuman mati dijatuhkan. Bunyi tukuh hakim yang diketuk kedengaran kering seperti bunyi kuku buaya di atas lantai simen. Van yang membawa benduan itu perlahan-lahan bergerak meninggalkan halaman balai raya. Di belakangnya hanya tinggal tangisan pilu ibu-ibu tua, bisikan doa untuk roh-roh yang tidak tenang dan parut ini. Kampung Merbau akan menanggungnya untuk masa yang sangat lama kerana keadilan mungkin boleh menutup fail kes. Tetapi luka di hati mereka yang masih hidup, tiada siapa yang boleh menjatuhkan hukuman bagi pihak mereka. Beberapa bulan kemudian, orang ramai membina sebuah tugu batu kecil di bawah pokok ara di hujung kampung. Di atas tugu itu tidak terukir nama Jamaluddin, tidak disebut tentang kawanan buaya, tetapi hanya terukir 3 perkataan, "Jangan lupakan." Kerana kampung Merbau mungkin akan kembali aman, tetapi parutnya tidak akan pernah pudar. Dan jika Anda sedang mendengar cerita ini, ingatlah bahawa ada kejahatan yang tidak berada di hujung hutan belantara, tetapi betul-betul di sudut kolam memandang kita melalui tabir kabus. Satu-satunya cara untuk tidak menjadi mangsa adalah dengan tidak pernah menjadi orang yang tidak kelihatan di tanah air sendiri. Kadang-kadang, kejahatan tidak bersembunyi di tempat yang jauh, tetapi berada betul-betul di sebelah kita. Menyamar sebagai orang baik, minum secawan arak bersama, ketawa dan berbual seolah-olah tidak pernah melakukan apa-apa yang kejam. Tetapi, apa yang membuatkan kejahatan itu terus hidup bukan hanya kerana pelakunya terlalu kejam, tetapi juga kerana terlalu banyak nasib manusia yang dilupakan, dipandang rendah, dan diabaikan seperti sampah. Jika masyarakat tahu untuk berhenti sejenak dan mendengar rintihan lemah nasib-nasib yang terpinggir, jika orang ramai tahu untuk menangguhkan penghakiman, melihat di sebalik penampilan yang selekeh atau kasar, mungkin kolam-kolam lumpur yang hanyir itu tidak akan pernah berpeluang untuk wujud. Di tengah-tengah dunia ini, jangan biarkan sesiapa pun terpaksa hidup sebagai umpan untuk raksasa hanya kerana kita memalingkan muka. Kawan-kawan semua, saya nak tahu Anda yang sedang menonton ini dari mana ya? Coba tinggalkan komen di bawah. Seronok juga kalau kita dapat kenal-kenalan. Dan apa pendapat Anda tentang cerita yang saya kongsikan tadi? Adakah ia memberi kesan kepada Anda? Saya betul-betul ingin mendengar pandangan jujur dari Anda semua. Apa-apapun, saya doakan semoga Anda semua sentiasa sehat, selamat, dan berada dalam lindungannya. Semoga kita semua sentiasa tenang dan bahagia di mana jua kita berada. Akhir sekali,
Jika Anda juga mempunyai kisah atau pengalaman menarik yang ingin dikongsikan, jangan segan-segan untuk ceritakan di ruangan komen. Mari kita sama-sama berkongsi cerita dan belajar sesuatu yang baru daripadanya.